والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر رب تمم بخير. أما بعد. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, kuliah kita pagi ini kita sambung tafsir Nurul Ihsan, muka surat 86. Kita sambung muka surat 86. Ya. 116 maaf lah. Muka surat 116 lah. Muka surat 116. Kita sambung ayat 52 daripada surah Ali Imran, ya, ayat 52 surah Ali Imran. Baik, qala al-mufassir rahimahullahu ta'ala, kata mufassir rahimahullahu ta'ala pada firman Allah Subhanahu wa ta'ala, falamma ahassa Isa minhumul kufra qala, maka tak kala ketahui Nabi Isa daripada mereka itu akan kufur, maka tak kala ketahui Nabi Isa daripada mereka itu, yakni Bani Israel, akan kufur itu, berkata ia kepada Bani Israel. Apa kata Nabi Isa? Man an-nusari ilallah, siapa pertolongan aku kepada agama Allah. Baik, ini secebis kisah Nabi Isa AS dengan Bani Israel. Yang ni ketika Nabi Isa dia perasan, dia berasa dan dia tahu bahawa ada di kalangan Bani Israel ini dia menghidu kekufuran yang ada pada mereka, di kalangan mereka. Jadi Nabi Isa menghidu perbuatan kufur yang ada pada Bani Israel, kan? Kerana Nabi Isa diutuskan kepada Bani Israel. Jadi Nabi Isa bila dia menghidu, ya, ada perbuatan kufur daripada Bani Israel, lalu baginda berkata kepada Bani Israel, siapakah penolong-penolong aku? Ya. Kerana Bani Israel mereka ada merancang untuk kufur dengan Allah dan merancang untuk sentiasa berada dalam kekufuran dan kesesatan, dan sudah sampai kepada peringkat bukti yang yakin bahawa mereka ini merancang untuk kufur dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dengan terang-terang Nabi Isa bertanya, siapa yang akan menjadi penolong aku, ansari ilallah, jadi siapa yang akan mengikut aku ke jalan Allah, siapa akan menolong aku untuk menuju ke jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, siapakah yang menjadi penolong aku untuk menyampaikan dakwah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Nabi Isa nak tahu di kalangan Bani Israel siapa yang betul-betul beriman dengan Allah dan dengan Nabi Isa, dan benar-benar mereka mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini cerita dia samalah seperti Nabi SAW, ya, ketika musim haji, semasa Nabi berada di Mekah, setiap musim haji kabilah Arab akan datang daripada dari pelusuk Jaziratul Arab, ya. Jadi
Nabi akan tunggu di pintu kota, ya, kemudian mengajak orang masuk Islam. Siapa yang lalu tu masuk Islam, ya, siapa yang lalu dia akan berdakwah kepada Islam. Sehingga kan Nabi berkata kepada sesiapa saja yang sampai ke Mekah untuk mereka melaksanakan haji, kerana setiap tahun orang Arab, jahiliyah, seluruh kabilah Arab akan mai ke Mekah untuk menunaikan ibadah haji. Tapi yang berlaku pada zaman itulah cara mereka lah, kan. Baik, Nabi akan menyeru, memanggil siapa yang akan menolong aku untuk aku sampaikan kalam-kalam Tuhanku kepada manusia. Golongan Quraisy telah menghalang aku daripada aku menyampaikan dakwah dan juga kalam Allah kepada manusia. Maka didapati ada kabilah Arab yang datang daripada Madinah, kan. Mereka tertarik dengan dakwah Nabi, lalu mereka mendengar, kan, apa yang Nabi sampaikan, lalu mereka masuk Islam. Maka mereka ini digelar apa? Golongan Al-Ansar. Maka bila Nabi diarahkan berhijrah oleh Allah Ta'ala, maka Nabi berhijrah ke Madinah, tempat golongan Ansar yang membantu Nabi sebelum Nabi berhijrah, ya. Di setiap Nabi dia ada Ansar dia, ada penolong dia. Begitu juga Nabi Isa, dia ada Ansar dia, penolongnya. Baik, maka firman Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah Nabi Isa bertanya kepada Bani Israel, firman Allah, qalal hawariyuna, berkata segala hawariyun. Hawariyun ini gelaran bagi sahabat Nabi Isa. Kalau Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pendukung-pendukung yang mendukung Islam dipanggil ashabun Nabi, ya. Orang-orang yang memeluk agama Islam dan mendukung Islam ni dipanggil ashab an-Nabi, sahabat Nabi. Kalau yang mendukung Nabi Isa dan beriman dengan Nabi Isa dengan sebenar-benar iman, mereka ini dipanggil hawari, ya. Al-hawariyun, ya. Al-hawariyun bermaksud al-ansar, sama nah, penolong. Orang-orang yang menolong agama Allah, tentera-tentera yang membantu Nabi untuk menguatkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, berdakwah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi golongan Hawariyun daripada Bani Israel ini berkata, nahnu ansarullah, kamilah pertolongan agama Allah, kamilah yang menolong agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka ni menyahut pertanyaan Nabi Isa alaihi salam. Ni ada beberapa orang. Ada beberapa orang semua adalah mereka itu 12 orang ahli tukang dobi. 12 orang aja. Mereka ni pula tukang dobi, tukang basuh baju, kan. 12 orang daripada Bani Israel ni. Yang ramai-ramai itu 12 orang sahaja yang beriman, yang betul-betul penolong Nabi Isa alaihi salam, yang betul-betul iman diteguh dengan Nabi Isa alaihi salam. 12 saja. 12 orang saja, ya. Yang lain tu lalang lah, ya. 12 orang sahaja. Nabi kita di akhir hayat dia, sahabat Nabi ada berapa? 124,000. 124,000 sahabat Nabi, ya. Setelah pembukaan kota Mekah, kan, kabilah Arab berbondong-bondong masuk Islam, di akhir hayat Nabi jumlah sahabat Nabi 124,000. Itu sahabat Nabi saja. Sahabat 124,000 ni lah yang berdakwah, menyampaikan dakwah Islam ke seluruh pelosok dunia. Dialah, ya, yang membawa risalah Islam, mereka ini. Dan Nabi kita lah paling ramai umat yang beriman dengan Nabi kita, ya. Kalau di hari akhirat esok, umat yang paling ramai sekali umat Nabi Muhammad, ya, paling ramai sekali umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Jadi kami orang-orang yang menolong agama Allah, kata sahabat Nabi Isa alaihi salam.
ya. Amanna billahi wa syahad bi anna muslimun. Kami beriman, telah beriman kami dengan Allah. Ini penyaksian mereka. Dan persaksi olehmu dengan kami, ini Islam sekaliannya. Persaksi olehmu wahai Isa dengan kami, dengan bahawa kami ini Islam sekaliannya, gitu, ya. Jadi amanna billah washhad bi anna muslimun, telah beriman kami, yakni kami wahai Isa alaihi salam, kami telah beriman dengan Allah. Kami betul-betul beriman, tak kufur dengan Allah. Dan persaksi olehmu wahai Nabi Isa, yakni kamu jadilah saksi untuk kami. Kamu jadilah saksi kami di hadapan Allah bahawa kami ini Islam sekaliannya. Kami ini orang yang menyerah diri kepada Allah. Kami orang Islam. Islam ni bukan zaman kita nah. Semua nabi bawa Islam. Semua nabi bawa Islam, ya. Nabi Ibrahim, semua nabi-nabi membawa agama Islam sampai kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang beriman dengan Allah dan nabi mereka itu Islam. Nampak nah? Cuma syariat dia berbeza lah, ya. Syariat dia berbeza di antara satu nabi dengan nabi yang lain. Syariat kita Nabi Muhammad tak sama dengan syariat Nabi Isa dan Nabi Musa dan lain-lain nabi. Okey, ya. Itu pengakuan daripada Hawariyun, ya, dan mereka minta Nabi Isa menjadi saksi kepada Allah di hadapan Allah bahawasanya mereka ni orang yang Islam sepenuhnya, orang yang benar Islam dia. Disebut al-muslimun, ya. Itu orang yang menyerah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi perkataan muslimun ni semua disebut tentang di dalam ayat-ayat nah. Itu orang yang muslim ni menyerah diri, yang kita panggil yang menjunjung perintah. Kalau orang yang menjunjung perintah Allah Subhanahu wa taala dipanggil muslimun lah, ya. Orang yang menjunjung perintah Rasul dipanggil muslimun, ya, sebagaimana dalam tafsir ini. Baik. Okey dah. Kemudian Allah Ta'ala lepas pada ayat ini, Allah Ta'ala nak cerita apa? Tentang apa? Ada lagi ayat lah, Rabbana doa. Doa daripada golongan Hawariyun ni. Dia kata apa? Firman Allah Subhanahu wa taala, Rabbana amanna bima anzalta wattaba'na ar-rasula faktubna ma'asy syahidin. Hai Tuhan kami, ini doa nah, telah beriman kami dengan barang yang telah Engkau turun daripada Injil. Wahai Tuhan kami telah beriman dengan apa yang telah Engkau turunkan di dalam kitab Injil tu, ya, kepada Nabi Isa. Dan telah kami ikut akan Rasul Engkau, iaitu Isa. Kami mengikut Rasulmu wahai Allah, yang bernama Isa alaihi salam ini. Maka suruh olehmu, surat olehmu, tulis olehmu akan nama kami serta segala yang baik, saksi bagi Engkau dengan tauhid, dan bagi Rasul Engkau dengan tasdik. Apa makna tasdik? Membenar firman Allah Ta'ala. Kan? Itu doa golongan Hawariyun kepada Allah. Faktubna ma'asy syahidin. Wahai Allah, Engkau tulislah nama kami ini beserta dengan orang-orang yang bersaksi kepada Engkau dengan mentauhidkan Engkau, kan? La ilaha illallah, kan? Kita ada saksi asyhadu an la ilaha illallah, tu nama saksi. Masukkan nama kami, tulis nama kami dalam senarai orang-orang yang bersaksi dengan mengesahkan Engkau ya Allah, orang yang mengesahkan Allah, ya. Dan masuklah kami
di kalangan orang-orang yang bersaksi dengan rasul engkau, dengan cara memperakui dan membenarkan firman Allah. Kita beriman dengan Allah, maksud dia apa? Masukkan kami ke dalam golongan yang beriman dengan Allah dan beriman dengan Nabi Isa alaihi salam. Apa makna beriman dengan Nabi Isa? Iaitu mengakui apa yang dibawakan oleh Nabi Isa itu kepada mereka itu datang daripada Allah. Segala apa yang Nabi Isa bawa sampaikan daripada Allah Ta'ala itu, daripada yakin dan percaya itu datangnya daripada Allah. Bila yakin percaya kepada Nabi Isa, itu berimanlah dengan Nabi Isa. Yakin apa? Yakin percaya kepada apa yang Nabi Isa sampaikan. Kalau kita tak yakin, tak beriman. Mudah. Sama dengan kita beriman dengan Allah dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu doa golongan Hawariyun. Kemudian Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang seterusnya, Allah Taala menceritakan tentang konspirasi satu puak daripada Bani Israel untuk membunuh Nabi Isa alaihi salam. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa makaru wa makarallah," dan telah makar mereka itu. Apa makna makar? Makaru, telah melakukan muslihat dan tipu daya, konspirasi. Siapa dia? Golongan Bani Israel, kafir Bani Israel. Kalau orang yang beriman dengan Nabi Isa, tu tak dinamakan mereka tidak akan memperdaya Nabi Isa. Yang nak memperdaya Nabi Isa dan membuat konspirasi terhadap Nabi Isa ini ialah golongan Bani Israel yang kafirun, yang kafir, yang tidak beriman dengan Allah dan Nabi Isa alaihi salam. Tak beriman dengan Nabi Isa alaihi salam. Dan telah makar, telah memperdaya mereka itu, dan mengkonspirasi mereka itu akan Nabi Isa alaihi salam. Mereka itu kafir Bani Israel dengan Nabi Isa alaihi salam. Cerita dia kata, ketika wakil mereka itu akan seseorang yang bunuhnya dengan tipu dan juga muslihat, dengan tipu, yang ni dengan muslihat lah. Baik, jadi ceritanya Allah Ta'ala ceritakan balik, wa makaru, dan telah makar mereka itu, telah membuat muslihat oleh mereka itu orang kafir Bani Israel dengan Nabi Isa AS. Mereka telah merancang, makar ni makna merancang dengan cara tipu muslihat. Dia pun tak buat direct. Nah, kalau kita nak bunuh orang, kita geram kat kawan tu, kita nak bunuh orang, kita buat tipu muslihat supaya kita tak terlibat. Orang lain yang terlibat sebenarnya. Kita cuci tangan, tu lagi tipu muslihat, kan? Jadi kawan tu pun tak tahu kawan yang kita nak bunuh, kan, atau kita nak perdaya dia, tak tahu. Dia ingat kita okey ya. Tetapi kita guna orang lain, kita menggunakan orang lain melalui tipu muslihat yang akan membunuh dia ataupun mungkin melakukan kemudaratan kepada orang yang musuh kita ni. Musuh kita tak tahu kata kita nak membunuh dia ataupun memudaratkan dia. Kita guna orang lain. Banyak orang buat kerja macam ni, no? Ni dia. Ni Bani Israel punya kerja. Baik. Ketika wakil mereka itu akan seorang, mereka melantik seorang wakil untuk membunuh. Ketika wakil mereka itu akan seorang yang bunuh Nabi Isa. Itu yang kata mereka tak terlibat lah. Dengan tipu lah, yang dan muslihat, dengan cara tipu dan muslihat. Macam mana cara mereka buat ni? Mereka wakil seorang, memang mereka sendiri tak buat, mereka bagi orang lain buat. Tu nak wakil, wakil kita suruh orang lain, aku wakil tolong beli barang, dia tak pergi beli. Lepas tu pergi kat kedai tu, kawan tu tukang kedai tu, tuan kedai tu pukul dia. Dia kata nasib aku tak kena pukul, wakil aku yang kena, kan? Tu kata wakil tu nanya sikit lah, kan? Contoh kita kata, kan, tengkak dengan harga, tukang tuan kedai pukul dia. Yang kena kita dah. Kita dapat duit, dan kita dapat barang lah. Yang nanya siapa dia? Wakil kita tu.
Kan? Bagi kita yang nanya. Tu dia pandai, ya. Baik, cara macam mana? Mereka nak bunuh Nabi Isa AS ni, puak Bani Israel pun tak suka, ya. Siapa pun tak suka dengan Nabi ni. Dia bawa benar. Kita kalau mewarisi jalan para rasul, mesti ada orang tak suka. Itu biasa. Kena terima. Kalau tak mau, tak usah jadi pewaris rasul, ya. Senang. Kita tak kena fikir lah. Tapi serupa aja. Kita duduk di rumah, ada orang tak suka kita aja. Kan? Baik, kita bawa jalan hak yang rasul ajarkan kepada kita tu. Baik. Jadi mereka menyebarkan berita palsu. Tu cara dia lah. Mereka menyebarkan berita palsu kepada seorang raja Yahudi pada zaman tu. Raja Bani Israel jugalah. Raja ni dia kafir. Raja tu memerintah di situ lah, Baitul Maqdis tu, perintah. Raja kafir. Nabi Isa ada. Dia tak beriman lah dengan Nabi Isa. Kan? Dia tak kacau. Tapi puak Bani Israel ni jahat, pi mengacum dekat raja tu. Bawa berita palsu kepada raja tu tentang Nabi Isa alaihissalam. Kan? Dia kata apa? Di sini dia kata ni ada seorang lelaki. Raja tu tak kenal. Rajulan yudillun nas, dia kata. Ada seorang lelaki yang menyesatkan manusia, wahai tuanku, dia kata. Dia wahai tuanku, lelaki ni dia suka menghalang rakyat daripada mengikutmu, wahai tuanku. Marah raja tu. Tu berita palsu, ya. Kan? Dan dia kerja dia ni memisahkan di antara masyarakat, pisahkan di antara ibu, bapa dan anak. Kan? Dia pemecah belah masyarakat. Pecah belah ni cerita lama dah, kita dah dengar. Dia tak? Dia ni pecah belah masyarakat ni. Dulu kita dah dengar. Dia ni jual Islam, dia ni pecah belah masyarakat. Dulu kita duduk elok, dia main buat pecah belah. Samalah dia Bani Israel ni bawa berita palsu kepada raja tu, bagi tahu, wahai tuanku, lelaki ni dia telah memecah belah masyarakat. Dia telah memisahkan di antara bapa dengan anak dengan jalan yang dia bawa tu, menyesatkan manusia. Ni ya. Ini tipu daya Bani Israel. Lalu mereka melantik seorang, kan? Seorang untuk membunuh Nabi Isa alaihissalam. Cara macam mana? Raja dia lantik seorang ataupun perintahkan seorang untuk menangkap Nabi Isa alaihissalam untuk disalib. Pada zaman tu kalau hukum dia salib, bunuh lah, kan? Jadi bila kata nak dia lantik seorang dah, okey kawan ni, aku tugaskan. Dalam tafsir ni dia kata dimasuk Isa ke dalam atas lagi lah, kita baca atas tu. Dan makar Allah tu dengan mereka itu. Makar Allah ni maknanya rancangan Allah. Kerana kita tak boleh kata Allah Ta'ala tipu daya, itu mustahil kata Allah. Ini dipanggil min babil musyakalah dalam ilmu sastra Arab, ada perbahasan dia. Baik. Dan rancangan Allah terhadap mereka itu, golongan Bani Israel yang merancang membunuh Nabi Isa, dengan dilontar rupa Nabi Isa atas mereka itu. Qasad bunuhnya, ya, dilontarkan rupa Nabi Isa. Allah Ta'ala jadikan seorang, tukarkan rupa seorang itu kepada rupa Nabi Isa. Lalu mereka yang nak bunuh dia menyangka itulah Nabi Isa. Lalu mereka tangkap, mereka salib dia dan mereka bunuh. Rupa-rupanya orang lain. Maka bunuh mereka itu Bani Israel akan dia. Ya? Dan diangkat Isa ke langit. Nabi Isa pun dah diangkat langit masa tu. Ya? Itu rancangan Allah. Rancangan Allah. Allah Ta'ala dah membatalkan rancangan jahat mereka dengan Allah Ta'ala jadikan seorang, siapa dia seorang yang tidak cerita di bawah, ya, jadikan seorang
dihantar oleh raja tadi ni. Asal rancangan raja, dia menghantar seseorang untuk menangkap Nabi Isa. Puak Bani Israel ni tak terlibat. Bani Israel ni cuma pi mengacum . Jadi depa cuci tangan. Depa nak bunuh tak boleh, depa nak cuci tangan. Depa suruh raja ni buat kerja. Jahat tak? Ramai tak zaman lah orang macam tu? Ramai manusia macam ni. Ini sejarah berulang lah. Manusia hak jahat ni macam ni lah perangai dia. Dia cuci tangan, orang lain buat. Ya. Jadi kawan tu yang kena. Ya. Jadi raja ni pun dia tak tahu apa. Kan? Memanglah dia raja kapian, dia tak tahu, dia percaya kepada maklumat yang diberikan oleh Nabi Bani Israel yang jahat ni. Puak Bani Israel yang nak bunuh Nabi kita, Nabi Isa alaihi salam. Baik. Lalu dia menghantar seorang untuk menangkap. Ketika mana dia pergilah hantar seorang untuk tangkap. Kemudian buat Bani Israel tadi pun tak apalah, pergi sekali. Pergi sekali. Nabi Isa pada ketika itu dia masuk ke dalam rumah, dalam satu bilik, satu pondok kecil. Satu pondok kecil dalam tu, rumah kecil . Dia berlindung dalam tu, ditutup pintu. Kan? Kemudian yang lain semua kepung lah nak bunuh dia. Nabi Isa AS termasuk lelaki yang ditugaskan oleh raja tu. Lalu lelaki tu pun masuk ke dalam rumah, kan? Pasal depa sangka kata depa dah kepung Nabi Isa tak boleh keluar lah, pondok kecil lah. Jadi kepung keliling tu memang tak boleh keluar dah, dapat dah, kan? Kok mana pun dia tak mampu berlawan dah. Okey dah. Ada cerita cerita banyak cerita ni. Jadi cerita yang disebutkan di sini, cerita yang disebut sini, apabila lelaki yang dilantik oleh raja tadi untuk menangkap Nabi Isa AS, dia masuk dalam rumah tu. Bila dia masuk dalam rumah tu, dia dapati tak ada siapa. Nabi Isa telah diangkat naik ke langit dah. Ya? Nabi Isa telah diangkat naik ke langit. Lalu dia keluar balik ya. Puak Bani Israel ni pun main. Dia keluar balik tu, Allah Ta'ala dah ubah rupa dia menjadi rupa Nabi Isa. Dia tak tahu, cermin tak ada. Zaman tu tak ada cermin, kan? Dia tak tahu. Dia kata tak ada dah Nabi Isa, kan? Puak tu tengok ni Nabi Isa. Dia kata tak. Dia kata tak. Dia tangkap, dia tak bagi cara, tangkap, kemudian depa salib dia. Dia duk khiyar kata dah aku bukan Nabi Isa dah, atau semua dah Nabi Isa, kan? Tak ada orang lain dah, kan? Jadi Allah Ta'ala buat rancangan. Ya? Allah Ta'ala telah merancang. Nabi Isa telah diangkat naik ke langit. Baik, disebut di akhir ayat ini, maka bunuh mereka itu akan dia, kan? Dan diangkat Isa ke langit. Bunuh mereka itu akan lelaki yang telah dirupakan dengan Nabi Isa AS. Wallahu khairul makirin. Dan Allah Ta'ala sepandai-pandai orang yang makar. Dia tak terjemah kerana kalau terjemah membawa kepada mustahil. Perbuatan makar itu kepada Allah. Sebab tu dia tak terjemah. Makar ni maknanya Allah Ta'ala sebaik-baik orang yang mengatur dan merancang, ya? Baik, apa dia yang Allah Ta'ala atur untuk membatalkan rancangan jahat golongan Bani Israel tadi? Dimasukkan Isa ke dalam bilik, satu pondok kecil. Maka raja Yahudi suruh seorang masuk bunuhnya. Dan dia duduk di situ. Kemudian raja Yahudi pun perintahkan puak-puak Bani Israel ikutlah, hak cuci tangan, kan? Masuk seorang untuk bunuh dia. Kemudian kita salib. Nama dia Astianus, nama dia Istianus, nama orang zaman dulu. Dia jadi ia rupa bila dia masuk ke dalam pondok tersebut, ada dalam bilik itu, dia dapati Nabi Isa dah dia naik ke langit dah. Dia dapati tak ada siapa dalam tu. Sebab apa? Allah Ta'ala dah angkat Nabi Isa naik ke langit. Kemudian dijadikan dia tu rupa Isa. Dijadi ia rupa Isa. Dia pun ditukar rupa menjadi Nabi Isa. Dia pun keluar nak bagi tahu lah. Dia kata tak ada siapa.
Jadi orang tengok, oh dia Isa, dia pun tangkap, kan? Lalu dibunuh dia. Kata mereka itu, jika Isa rupa kawan kita, dia kata. Ni kan, dia, puak Bani Israel ni katalah, puak ni kata, puak apa nama, puak raja tu ni, jika Isa tu rupa kawan kita, Isa ni rupa kawan, dia jadi rupa kawan kita, maknanya kawan kita yang masuk tadi ni, nak bunuh tu, jadi rupa Nabi Isa. Baik, maka jadi perang besar antara mereka, perang pula antara mereka. Kan? Sebab apa? Sebenarnya dia masuk, kan? Dia keluar. Jadi dia pun kepung dah, Nabi Isa tak boleh pergi mana orang. Sepatutnya kena keluar 2 orang, tapi keluar seorang. Bila keluar seorang, dia pun nampak dia macam Nabi Isa, dia pun bunuh. Bila dia bunuh, ini rupa ni kawan kita ni. Anak dia raja tu kata, kan? Ni kawan kita, ni orang kita. Tapi tu dia lah rupa Nabi Isa. Dia tak ada dalam ni. Heran. Berlakulah perang pula. Berkawan Bani Israel ni pergi bunuh. Ya, itu satu kisah yang ceritakan dalam tafsir ini. Baik. Okey nah. Ada cerita-cerita dia, banyak riwayat cerita dia tentang apa nama rancangan membunuh Nabi Isa AS dalam tafsir-tafsir ni. Ini salah satu kisah cerita ataupun versi lah yang diriwayatkan dalam tafsir ini. Habis nah. Kemudian dia kata apa? Kisah angkat Nabi Isa ke langit. Masuk ayat menceritakan bagaimana Nabi Isa diangkat naik ke langit. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Idz qala Allah", sebut olehmu ya Muhammad. Ayat ini tuju pada Nabi kita. Ketika firman Allah Taala kepada Isa alaihissalam. Apa dia firman Allah? Ya Isa, inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya wa mutahhiruka minal ladzina kafaru wa ja'ilul ladzina ittaba'uka fawqa alladzina kafaru ila yaumil qiyamah thumma ilayya marji'ukum fa ahkumu bainakum fima kuntum fihi takhtalifun. Baik. Hai Isa, ini firman Allah Ta'ala kepada Nabi Isa. Hai Isa, bahwasanya aku hendak ambil engkau, aku akan mengambil engkau wahai Isa. Ya. Dalam ayat dia kata inni mutawaffika, sesungguhnya aku akan mewafatkan engkau. Ya. Aku akan mewafatkan engkau, aku akan mematikan engkau. Itu makna asal kalau tafsiran ataupun terjemahan dia kan. Mutawaffi makna mematikan. Tetapi di sini bukan makna mematikan. Sesungguhnya aku akan mengambil engkau wahai Nabi Isa. Ya. Bukan makna mematikan. Ada tafsiran yang berbeza lah. Allah Ta'ala kata aku akan matikan nanti kemudian, ya, tapi aku akan angkat engkau dulu ke langit. Jadi tafsiran yang berbeza di kalangan ulama tafsir. Di sini dia kata apa? Aku hendak ambil engkau dan hendak angkat engkau daripada dunia kepadaku, ya, dengan tiada mati. Iaitu Allah Ta'ala akan angkat Nabi Isa naik ke langit. Ya. Yang ni kepada aku pada langit pula. Allah Ta'ala naik ke langit. Bukan kata Allah Ta'ala duduk di langit dah. Jangan faham macam tu. Kan, lagi jadi sesat pula. Ya. Maksud dia Allah Ta'ala akan angkat Nabi Isa naik ke langit, ya, daripada dunia dengan tanpa dimatikan. Ini satu-satunya Nabi, ya, yang tak dimatikan, dia naik ke langit dulu. Dan aku hendak ni dinaskan sendiri oleh Allah Ta'ala dalam Quran. Dan aku hendak suci engkau daripada segala orang yang kafir. Ini aku nak membersihkan engkau daripada kejahatan orang kafir ni, ya. Dan hendak dijadikan segala orang yang ikut engkau itu daripada segala muslimin. Dan aku nak jadikan orang-orang yang mengikut engkau, kan, daripada kalangan orang-orang yang muslimin. Baik. Dan Nasara itu pada atas segala orang kafir daripada Yahudi, ya. Meninggi mereka itu akan mereka itu dengan hujjah,
pada barang yang ada kamu padanya bersalah-salahan daripada pekerjaan agama. Ini akhir ayat. Ya, waja'ilul ladzina tabauka fawqal ladzina kafaru. Yani aku nak jadikan orang-orang yang mengikut engkau, orang yang beriman dengan Nabi Isa alaihissalam, mengatasi fawqal ladzina kafaru, di atas, ya. Orang yang ikut Nabi Isa ni ialah orang Islam lah, muslimun, ya. Dan juga orang Nasara, dia kata, yang di atas orang-orang kafir daripada siapa? Kalangan orang Yahudi. Orang Yahudi ni dia akan kufur dengan Nabi dia. Jadi Allah Ta'ala kata, aku jadikan pengikut engkau wahai Nabi Isa di atas orang-orang yang kafir daripada golongan Yahudi, dengan cara meninggi mereka itu, atkan mereka itu dengan hujah dan perang. Maknanya Allah Ta'ala memuliakan dan mengangkat orang yang mengikut Nabi Isa ini dengan yang pertama dapat mengalahkan orang-orang kafir daripada kalangan Yahudi dengan cara berhujah, yang kedua dengan cara perang hingga hari kiamat. Dua benda ni, dengan cara hujah dan perang, ya? Baik. Kemudian kepada aku kembali kamu. Summa ilayya marji'ukum. Ayat dah, ya. Kemudian kepada akulah kembali kamu. Semua kamu akan kembali kepada aku, yang ni meninggal dunia maksudnya. Maka aku hukum pada antara kamu pada barang yang ada kamu padanya bersalah-salahan. Apa dia? Daripada pekerjaan agama. Setelah kamu akan pulang kepada aku, yang ni pada hari kiamat kelak akan dibangkitkan. Tu makna wa ilayya marji'ukum. Kepada akulah kamu kembali dengan dimatikan dan dibangkitkan di padang mahsyar. Kemudian aku akan hukum, ya? Allah Ta'ala kata di antara kamu tentang apa yang kamu perselisihkan daripada urusan agama ni. Ada yang kata Nabi Isa tu anak Allah, Nabi Isa Nabi Isa ini bagian-bagian puak ni berselisih, ya. Allah Ta'ala akan hukum dan buat keputusan. Yang sesat akan dimasuk neraka, yang benar akan dimasukkan ke dalam syurga. Baik. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi maknanya di sini nak mentafsirkan apa yang Allah Ta'ala hukum di antara manusia nanti, ya. Orang kafir, apa dia hukuman dia? Orang beriman, apa hukuman dia? Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَأُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ. Maka adapun segala orang yang kafir itu, yang tadi adalah ayat yang pertama, ayat yang terakhir tadi, فَأَحْكُمُ بَيْنَكُمْ فِيمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ. Aku akan hukum di antara kamu tentang apa yang kamu perselisihkan. Allah Ta'ala bagi tahu itu, jadi apa dia yang Allah Ta'ala akan hukum? Maka adapun segala orang yang kafir, maka aku azab mereka itu akan azab yang sangat di dalam dunia. Azab yang sangat pedih pada dunia. Apa azab yang sangat pedih pada dunia? Dengan membunuh dan menawan dan jizyah. Orang kafir ni azab yang segera dalam dunia, dibunuh, ditawan, dan ataupun sekurang-kurangnya dikenakan cukai, kehinaan kepada mereka, ya. Dan pada akhirat pula, azab pada akhirat dengan neraka, tak ada lain lah, kan? Aku akan azab mereka itu dengan azab yang sangat pedih di dalam akhirat, iaitu dengan neraka, dimasukkan ke dalam neraka. Dan tiada bagi mereka itu pada segala orang yang menolong melepas mereka itu daripada azabnya di hari akhirat esok, setelah diputuskan hukum. Wa ma lahum min nasirin, tidak ada untuk mereka orang kafir ini nasirin, orang-orang yang boleh menolong mereka untuk melepaskan daripada azab siksa. Tak boleh bayar rasuah apa semua. Ada agama dia boleh bayar rasuah, no? Kan? Itu kepercayaan dia lah. Kumpul duit banyak-banyak dalam dunia, hantar duit ke akhirat. Boleh bayar rasuah lagi. Dalam dunia ada main rasuah, dan akhirat pun dia nak rasuah. Tak tahulah, kan? Macam-macam punya pemikiran tu.
Jadi Allah Ta'ala beritahu di hari akhirat tak ada siapa boleh tolong, tak ada nasir yang menolong untuk membebaskan daripada azab siksa Allah Ta'ala. Baik, wa ammal ladzina amanu wa 'amilus salihati fayuwaffihim ujurahum wallahu la yuhibbuz zalimin. Dan adapun segala orang mukminin, orang yang beriman dengan Allah dan Rasul, dan beramal mereka itu orang mukminin akan amal yang soleh-soleh. Mereka beriman dan beramal soleh. Tengok ayat dulu pun sama juga nah. Dua benda ni mesti ada. Iman, yang kedua amal. Iman, amal, ya. Amal pula amal yang soleh. Baik, maka lagi kami sempurna. Sebab itu amal soleh ni tuan-tuan, syarat bagi amal soleh diterima oleh Allah, syarat dia iman. Iman dia punya tunjang dan akar dia. Kalau seorang tu tidak beriman tapi dia beramal soleh, tak berguna, ya. Amalnya tidak berguna dan tidak terpakai. Seorang yang beriman tetapi dia tak beramal soleh, dia beriman, dia tak beramal soleh, dia rugi, ya, kerana tidak mengumpul ganjaran yang banyak di hari akhirat kelak. Barangkali mungkin dosanya lebih banyak ataupun dosa dia bertambah, tidak ada amal soleh, dia akan dimasukkan dalam neraka, ya. Sebab tu orang yang nak berjaya ni dua dah, beriman dan beramal soleh. Maka lagi kami sempurnakan mereka itu akan segala pahala mereka itu, kerana iman mereka dan yang kena kerana amal soleh mereka. Dan Allah Ta'ala tiada kasih segala orang-orang zalim. Orang-orang yang zalim iaitu orang-orang yang meletakkan satu perkara bukan pada tempat dia. Itu orang zalim. Allah Ta'ala tak kasih. Kita kena faham, zalim tu lawannya adil. Adil meletakkan satu benda kena pada tempat, kan? Kalau tak satu perkara tak kena pada tempat, nama dia zalim, ya. Macam mana contohnya, kita ambil nasi tak dalam lubang jamban, tu tak kena tempat tak? Nasi letak dalam mana? Tak tempat yang sepatut dia lah, baru kita kata adil. Kita ambil nasi tak dalam lubang jamban, kan? Nak makan kita ambil, siapa nak makan? Siapa tak makan, kotor, kan? Itu bukan tempat dia. Kalau kita meletakkan satu benda bukan pada tempat dia, itulah zalim. Kalau kita letak benda tu kena pada tempat dia, itulah adil. Kan? Senang tarifan dia, ya. Zalim jangan kita bayangkan tu dia berkata zalim ni dia pukul orang, dia ambil harta orang. Yalah, itu buat jahat namanya. Ni zalim ni benda yang sepatutnya di sini kita letak di sini, kita pergi letak tangan lain, tak bukan pada tempat dia, itu nama dia zalim. Baiklah, ini cerita bagaimana Nabi Isa diangkat naik ke langit. Kata dia, ini tafsiran dia lah. Dia kata diriwayat bahawa Allah Ta'ala suruh kepada Nabi Isa itu awan. Allah Ta'ala perintahkan awan pi pada Nabi Isa ketika Nabi Isa diangkat naik ke langit. Ketika Nabi Isa dikepung duduk dalam pondok kecil itu, Allah Ta'ala arahkan awan pergi ke situ, maka angkat ia akan dia. Awan tu angkat Nabi Isa naik. Tu cara dia, disebut dalam riwayat ni lah. Maka bergantung dengan dia oleh ibunya dan menangis ia. Jadi ibu dia, Siti Maria ni melihat Nabi Isa alaihissalam, ya. Lalu Nabi Isa alaihissalam melihat ibu dia dan ibu dia menangis, ya. Dia kata ni bergantung dengan dia oleh ibunya. Maknanya ibu dia bila diangkat naik, ya, oleh awan tersebut, dilihat oleh ibu dia, kan. Kemudian ibu dia bergantung kepadanya dan menangis, kan, sebab dilihat keadaan anak dia begitu daripada kecil sampai besar, Nabi Isa ni.
daripada Nabi si Maryam ni, orang kata apa, kalau cerita dia malang kan, daripada mula dia lahir kan, kemudian difitnah kata buat jahat, apa lahir anak tak ada suami ni, orang jahat ni gini, sampailah lahir anak pun difitnah sampai anak dia pun begitu teriak dia kan. Itu Nabi Siti Maryam. Dia bukan malang dah, itulah apa nama insan yang dipilih oleh Allah ya. Di sisi kita cerita malang dah ya, tak gitu nah. Orang yang diuji oleh Allah dengan seberat-berat ujian ialah orang yang paling dekat dengan Allah. Kita nak tahu kita ni orang yang paling dekat dengan Allah, paling berat ujiannya ya. Bukti dia para nabi dan rasul kan, yang paling teruk diuji oleh Allah. Mereka lah orang yang paling dekat dengan Allah. Orang yang kurang ujian dengan Allah, jauh dengan Allah. Itu kaedah dia ya. Dia hidup senang lenang, dia rasa apa nama Tuhan sayang dia, kata benda semua cukup, dia nak buat apa tak apa, itulah jauh daripada Allah. Orang yang dekat dengan Allah memang diuji dengan pelbagai ujian untuk menjana kesabaran pada diri dia ya, kerana sabar itulah nilai yang besar Allah Ta'ala nak bagi kepada hamba dia ya. Apa dia? Nilai yang tidak pahala yang tidak terbatas, ganjaran yang tidak terbatas. Sabar ni satu benda yang tak boleh dibuat oleh manusia, susah ya. Sabar adalah benda yang dia tak mampu sabar. Allah Ta'ala tak akan uji benda yang dia boleh tahan. Allah Ta'ala akan uji benda yang dia tak tahan supaya dia boleh menjana sabar dia untuk menahan apa ujian tu, baru betul-betul digelar sebagai orang yang bersabar ya. Barulah betul-betul orang yang dekat dengan Allah. Sebab tu ramai-ramai orang diuji, dia tak mampu, tak tahan, bunuh diri dan sebagainya, membentak dan sebagainya. Jadi orang yang benar-benar diuji, dia boleh tahan. Tahan ni lah orang yang dekat dengan Allah. Sebab ganjaran sabar tu sangat tidak terbatas ganjarannya. Yang lain Allah Ta'ala bagi batas. Salatul fard, salatul jama'ati tafdulu salatul fardhi bi 27 darajatan. Sembahyang jemaah kan mengatasi sembahyang seorang diri 27 darjat. Allah Ta'ala bagi 27 ya, 27 aja ya. Tetapi ganjaran bersabar tidak terhitung kan, tidak terhitung. Allah Ta'ala janji sendiri pada orang yang bersabar ni. Sebab tu kalau orang yang bersabar di kalangan para nabi ni, mereka mendapat ganjaran yang tidak terhitung. Begitu juga orang para awliya illah, wali-wali Allah kan. Sebab tu mereka ni diuji teruk kan, tetapi Allah Ta'ala bagi kemuliaan kan, karamah kepada ni. Setelah melalui ujian ni, kita nak keramat, aku nak jadi keramat. Keramat apa? Murung ya kan. Dia nak keramat tapi dia tak sanggup, diuji oleh Allah menjadi orang yang dekat dengan Allah. Itu bohong. Itu awliya syaitan, wali syaitan, bukan wali Allah dah kan, bukan wali Allah ya. Kerana orang yang dekat dengan Allah wajib diuji, akan diuji oleh Allah ya, wajib menerima ujian. Dia tak ada lah, kerana sunnatullah terhadap hamba dia yang dekat dengan dia diuji. Itu sunnah Allah ya. Tak ada Allah Ta'ala akan buat cara lain ya. Baik. Sebab tu Allah Ta'ala sebut innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab kan. Sesungguhnya Allah Ta'ala akan menyempurnakan segala ganjaran-ganjaran orang yang bersabar tanpa dihitung ataupun tanpa boleh dihitung oleh dia sendiri, oleh orang yang bersabar tu. Allah Ta'ala akan memberi ganjaran kepada orang yang bersabar itu tanpa hisab, tak boleh dihitung, terlalu banyak. Ikut Allah Ta'ala nak bagi banyak mana. Tapi kita kena sanggup lah dengan ujian yang kita tak mampu tahan, dan kita boleh bersabar dengan ujian yang kita tak mampu tahan. Innamas sabru inda sadmatil ula, Nabi kata. Sabar, kita nak jana sabar tu mesti ketika
kejutan yang pertama ketika kita ditimpa ujian dalam keadaan tak sangka kita boleh bersabar ketika tu. Kalau keadaan tak sangka tu kita tak boleh bersabar, itu tak tak dapat nilai ujian tersebut, tak dapat pangkat ujian tu, pangkat sabar tu. Innamas sabru inda sadmatil ula, Nabi kata. Nak tahu kata sabar tu dia dinilai oleh Allah Ta'ala, adakah kita sabar, yang akan mendapat ganjaran tanpa hisab ketika kita diuji dalam keadaan kita mendapat kejutan ujian tu. Kejutan, pom kena, kita terus sabar. Selalunya manusia dia pom kena tu dia jatuh terduduk. Jatuh terduduk, kan? Contoh macam ni lah, senang saya nak cerita, kan? Contoh kan, kita ada anak kita, tiba-tiba nak terlepas tangan, kereta langgar depan kita, pom meletup, putih kepala. Apa jadi kan? Agak-agak waktu tu apa jadi pada kita? Depan kita tu apa jadi? Habis. Lemah longlai. Cucu yang kita paling, anak kita paling sayang. Kalau kita ada cucu yang paling sayang, depan mata kita, terduduk kita. Kalau pingsan dah. Itu tanda dia tak boleh bersabar inda sadmatil ula. Boleh tak? Nilai sendiri. Jadi kita nak tahu diri kita dengan Allah Ta'ala, kedudukan kita, rapat kita dengan Allah macam mana, di situ. Ha? Macam mana? Kalau dia tak Allah ada bawah tahu tak ada semua. Macam mana? Kalau dia tak Allah pun kan, contohnya tak pergi tahu. Kalau dia tak Allah pun ada bawah tahu. Kita tak sabar. Kita tak sabar dengan qada dan qadar Allah Ta'ala. Kita pergi nampak dia orang jahat, kan? Dia dah buat, dah berlaku dah. Kita nak boleh kata apa, kan? Terlepas pada tangan kita, budak tu lari. Pemandu kereta tu dia tak boleh nak buat apa, kan? Bukan dia nak bawa 10 km sejam di jalan, kan? Tapi bila kita serang dia, kita menghukum kawan tu. Kita tak boleh menerima qada dan qadar Allah. Tak menerima qada qadar Allah inda sadmatil ula, itulah itu gagal dalam menjadi orang yang bersabar. Gagal menjana kesabaran dalam diri kita ketika tu. Tak dapat. Susah tak? Ya. Jadi kita nak tengok Nabi macam mana itu. Nak tengok para wali Allah Ta'ala dan orang soleh macam mana bersabar ketika tu. Ya. Lepas tu Syekh Abdul Qadir Jailani, kan? Dia kata apa? Satu ketika anak murid dia beritahu pada dia, seorang wali Allah Ta'ala yang besar, dia tengah mengajar. Dia kata, Tuan Syekh, dia kata, apa nama ni? Kapal Tuan Syekh, ya? Kapal Tuan Syekh ni hilang di lautan, dia kata. Dia tengah mengajar, hilang di lautan. Satu kapal besar dengan penuh muatan, ya? Dia pun jadi Jadi dia pun diam dan dia meneruskan mengajar dia. Ya, dia diam dan teruskan mengajar dia. Dia kata alhamdulillah. Tu dia kata, dia ucapkan terus mengajar macam biasa. Satu kapal besar hilang di lautan, barang muatan perniagaan dia. Lama lepas tu anak murid dia beritahu, dia kata, Tuan Guru, dia kata kapal dah jumpa dah. Kan? Dia kata alhamdulillah. Boleh menerima ujian tersebut dengan kesabaran tu ketika diuji ataupun dikenakan ujian dalam keadaan terkejut, kan? Dalam keadaan kita tenang, pom kena, dia akan jadi begitu. Kita tak bersedia. Kalau bersedia tak apa, kita dah kena teruk, mai pula aku dah sedia dah dalam mangli dah, kan, dengan benda ni. Dan ini kita dalam keadaan tenang.
Tak pernah kena. Pam kena. Yang tu kalau kita boleh bersabar, kita terus naik darajat dengan Allah. Ya. Boleh menilai keimanan kita dengan Allah macam mana. Okey nah. Cerita panjang lagi, kita berhenti pada ayat ni lah. Ayat ni, wa amal ladzina amanu wa amilus solihat fayuwaffihim ujurahum wallahu la yuhibbuz zalimin. Ya. Kita berhenti pada diriwayatkan bahawa Allah Ta'ala suruh kepadanya. Awal kita berhenti situ lah. Wallahu a'lam. Kerana cerita dia agak panjang ni. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sambung kitab Hidayatus Salikin. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Muka surat 68. Kita sambung balik. Tajuk apa dulu? Faslun fi adabil isti'dali li sa'iris salawati. Baik, kata dia, maka sembahyang kau, maka apabila masuk waktu asar, maka sembahyang kau 4 rakaat dahulu daripada sembahyang fardu asar. Okey, jadi selepas masuk waktu asar, apa yang wazifah, pekerjaan perkara yang perlu kita buat? Yang pertama, kita sembahyang sunat asar 4 rakaat. Ya, sembahyang asar 4 rakaat. Sembahyang sunat asar sebanyak 4 rakaat. Ya, sebelum melaksanakan fardu asar. Baik. Iaitu dia kata sembahyang engkau 4 rakaat dahulu pada asas. Sunat 4 rakaat ini sunat muakkad pada ahli tasawuf. Di sisi ahli tasawuf, kata Syekh Abu Samad Palembang, sembahyang 4 rakaat sebelum asar itu sunat muakkad. Ya, di sisi ahli tasawuf. Adapun di sisi ahli fiqh, mana dia berdasarkan kepada hadis, ya, pada kekuatan hadis tu, pada kesahihan hadis tu sendiri, dia bukan muakkad, ya, bukan sunat muakkadah di sisi inilah. Adapun di sisi ahli tasawuf, dia sunat muakkad, kerana ahli tasawuf dia menitik beratkan ibadah pada setiap masa, ya. Baik, kerana sabda Nabi SAW, sunat muakkad ni mana? Sunat yang sangat dituntut, ya. Sebab ahli tasawuf ni dia nak kita ibadat dia tu, selagi mana ada dalil, kita buat ibadat untuk mendekatkan diri dengan Allah, kan? Tak ada masalah lah. Kerana sabda Nabi SAW, rahimallahu abdan salla arba'an qabla al-asr, artinya memberi rahmat Allah Ta'ala akan hambanya yang sembahyang 4 rakaat dahulu daripada fardu asar. Yang ni fadilatnya bagi orang yang sembahyang sunat fardu sunat asar, kerana selepas pada asar tak ada sunat lah. Waktu tahrim, waktu diharamkan sembahyang. Waktu sebelumnya disunatkan kita sembahyang sebanyak 4 rakaat. Itu nas dia 4 rakaat, ya. Baik, maka sembahyang dia itu kita buat 2 rakaat lah, ya. Kerana sembahyang sunat ni 2 rakaat, ya. Salatul nahari rakaatain. Sembahyang siang hari itu 2 rakaat dan satu riwayat kata.
Boleh juga kita nak buat 4 rakaat. Kan? Boleh juga kita nak buat 4 rakaat, boleh satu salam, boleh kita buat 2 rakaat. Tapi yang afdal kita buat 2 rakaat 2 salam. Ya. Kita selalu buat 2 rakaat ni, dia 4 lah. Bukan 2, 4. 2 rakaat, 1 salam, 2 rakaat pula 1 salam. Jadi 4 rakaat. Dan lagi sabda Nabi SAW, man salla qabla al-asri arba'an harramahu Allahu 'ala an-nar. Artinya barang siapa sembahyang 4 rakaat dahulu daripada asar, sebelum asar, nescaya diharamkan Allah akan jasadnya, ya, atas api neraka. Akan jasadnya jim lah, bukan hal. Ini fadilat yang kedua. Nabi bersabda dalam hadis, sesiapa yang sembahyang sebelum fardu asar 4 rakaat, Allah Ta'ala haramkan jasadnya di atas neraka. Yang ni Allah Ta'ala selamatkan dia daripada siksa api neraka di hari akhirat ni. Baik, itu fadilat yang kedua. Habis nah. Dan sayugia jangan engkau tinggalkan akan yang demikian itu. Nasihat dia, jangan kita tinggalkan sembahyang sunat 4 rakaat sebelum fardu asar, supaya dapat engkau rahmat yang didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi orang yang mengerjakan yang demikian itu. Bila kita buat, jadi kita termasuk dalam rahmat yang Allah Ta'ala, yang Nabi doa dalam hadis yang pertama tadi, rahimallahu abdan, kan, mudah-mudahan Allah Ta'ala memberi rahmat seorang hamba yang salla arba'an qabla al-asri, yang sembahyang 4 rakaat sebelum asar. 2 tak dapat lah. Buat 4, 2 tak dapat. Sebab yang kata 4 lah, bukan 2. Baik, kalau kita buat 2 pun sah, tapi tak dapat fadilat ni, fadilat yang disebut, dan tak dapat rahmat, doa rahmat daripada Rasul. Padahal Nabi mendoakan dengan diturunkan rahmat kepada orang yang sembahyang sunat 4 rakaat sebelum asar. Baik. Maka apabila selesai engkau daripada sembahyang fardu asar, selepas di sembahyang sunat 4 rakaat, sembahyang asar 4 rakaat, maka jangan masyghul, melainkan dengan seumpama yang dahulu. Apa maksudnya? Yakni hendaklah engkau kerjakan kemudian daripada sembahyang asar itu seperti yang engkau kerjakan kemudian daripada zuhur dahulu. Selepas daripada sembahyang fardu asar, apa yang perlu kita sibukkan diri? Ya, jangan kita sibukkan diri kita kecuali dengan apa yang kita buat sebelum asar tu dulu. Selepas waktu zuhur apa kita buat? Ya, seperti yang kau kerjakan kemudian pada zuhur. Contoh dia seperti menuntut ilmu yang memberi manfaat pada agama dan menolong kebajikan kepada segala manusia, dan berbuat ibadat yang sunat seperti membaca Quran dan segala aurat, segala wirid-wirid. Wirid ni amalan zikir harian yang kita tak tinggalkan, dan berusaha kepada suatu yang membawa kehidupan dalam dunia yang menolong kepada akhirat. Contohnya kita bercucuk tanam petang-petang tu, kan, kemudian boleh dapat rezeki bercucuk tanam, boleh sedekah pada orang lain, boleh menolong orang lain, ataupun memberi nafkah pada orang lain. Contoh itu kita buat suatu yang membawa kepada kehidupan dunia yang menolong pada akhirat, kan. Sebab tu ada, sampai hari ni ada orang-orang yang soleh, ya, orang soleh, dia bekerja, dia kerja tu dia ambil untuk dia makan, ya. Yang selebih dia tu, aku kerja ni supaya, sebab bila bekerja dia tak boleh buat ibadat sunat, dia tak boleh baca Quran, dia kerja kan, dia tak boleh wirid, kan, dia tak boleh baca Quran. Waktu lain dia buat, tapi waktu ada kerja ni nak cari makan untuk anak isteri dia tak boleh buat. Maka dia cari lebih supaya waktu kerja dia tu menjadi suatu yang menolong untuk
mendapatkan hasil akhirat. Kan? Itu yang betul. Kita selalu dengar kan, kita buat kita bekerja ni ibadat jaga jangan terlalu mudah menghukum kerja tu ibadat. Tu salah besar nah. Kita orang awam mendengar dia kata kita kerja ni memang ibadat ni dah. Jangan, bukan ibadat ya. Dia ada kerja yang daripada hasil kerja itu dapat menolong untuk ke akhirat, baru jadi yang ibadat ya. Kalau kita kerja kita hanya bagi nafkah, itu tanggungjawab wajib lah, tak apalah kan. Kalau kita kerja untuk kita dapat kehidupan yang senang kan, kita mungkin boleh memperbaiki kehidupan kita kan, boleh hidup dah, tapi kita nak lebih senang lagi kan. Dapat duit aku cari, harta aku cari, aku suka aku nak enjoy kan. Itulah yang ramai manusia di hari ni kan, nak enjoy, nak apa semua kan. Mungkin boleh tukar benda-benda yang baru, harta baru, kereta baru dan sebagainya, boleh renovate rumah kan, boleh simpan buat tabungan untuk anak isteri kan dan sebagainya. Tak apalah buat kan. Yang dia buat itu tidak menolong ke arah akhirat, tak menolong ke arah akhirat ya. Itu banyak yang tak difahami oleh ni kan. Jadi kebanyakan kita lah, dia menganggap okey, cari makan ni ibadat juga. Kalau macam tu aku nak cari makan 24 jam, tak payah ni semayang fardu sunat tak payah buat dah, kerja ya dan ibadat syok. Apa yang saya tahu, menuntut ilmu ni memang ibadat. Itu telah disepakati oleh ulama. Sebahagian benar ibadat, menuntut ilmu yang memberi manfaat lah untuk akhirat. Ni kalau kerja kena tengok tengok apa tujuan kerja tu dulu. Jangan kita pergi pukul rata kerja ni jadi ibadat, kerja jadi ibadat. Seronok macam tu, saya suka. Aja nak kerja ya, duit berdapat, akhirat berdapat. Jangan ya. Kita kena beringat sebab tu dia bagi tahu yang besar kepada kita buat ibadat yang sunat, baca Quran, wirid kan, atau sekurang kita berusaha lah. Kita dah buat dah pagi tu untuk ilmu dah, petang tu pun kita menuntut ilmu juga, lepas asar ni kita buatlah kerja pula. Tapi kerja tu kita tak mau kosong masa tu, tak mau kosong masa, supaya masa tu tetap diisi dengan akhirat. Kerja juga, tapi kerja yang menolong kepada akhirat. Nampak tu payah tu kan. Baik. Dan maknanya selepas pada asar pun benda yang sama kita ulang. Pada lepas subuh, sama ada kita menuntut ilmu ataupun nyampaikan ilmu, ataupun kita berzikir, beribadah, sembahyang kalau ada. Asar tak boleh sembahyang lah. Waktu tahrim kita buat benda yang boleh, baca Quran, wirid, zikir, banyak lagi lah. Menolong orang susah, berkhidmat pada alim ulama kan, berkhidmat pada orang soleh kan. Ulang balik pada lepas asar pun sama juga, sebab di antara senggang sembahyang tu mesti kita buat benda yang bagi manfaat akhirat kita kan. Okey nah. Lepas asar pergi mana? Pergi gym mereka. Lepas asar pergi mana? Nak pergi ni nak pergi kayu sekat kan. Kayu sekat kan, pergi ramai-ramai kayu sekat kau bendang kan. Dulu kayu sekat kau bendang ni lah orang tua kan, sekat tua kayu bendang pelan-pelan bawa tajak kan, nak pergi tengok bendang dia ke, cek apa. Lah ni penuh rider semua tu. Malam pun dah. Dia tak kira siang malam lah no? Subuh-subuh kita nak pergi kerja, dia pun nak pergi mengayuh tu kan. Dia mengganggu lalu lintas. Yang keduanya dia inilah membahayakan nyawa lah kan. Membahayakan nyawa orang pergi kerja memang speed lah masa tu. Malam pun ada tu. Dia tak ada ni dah. Masya-Allah.
Jadi kita tak lah, bukan macam tu lah. Kita merugikan masa hidup kita. Orang tak mau orang macam ni, benda-benda macam ni dia tak mau, tak seronok. Baik, dan saya kira jangan kau sia-siakan segala waktumu itu. Ni dia pesan lah. Jangan kita sia-siakan waktu yang ada tu, isi semua. Maknanya jangan sia-sia, jangan kita biarkan waktu kita itu terbuang begitu saja tanpa beribadah kepada Allah. Baik, dan hendaklah engkau tentukan bagi tiap-tiap waktumu itu akan bahagian daripada auratmu, wirid, ya, yang tertentu. Sekira-kira tiada lalu tiap-tiap aurat yang tertentu pada satu waktu kepada lainnya, supaya nyata bagimu berkat, ya, barakah segala waktumu itu, seperti yang hamba sebutkan segala aurat dalam risalah yang bernama Urwatul Wuthqa fi silsilati walil atqa Sayyid Syekh Muhammad As-Saman. Dia beritahu dah. Dia kata hendaklah kita tetapkan setiap waktu tu yang disebutkan tadi lah, lepas subuh, lepas zuhur, lepas asar, kemudian lepas maghrib, lepas isya kan. Tiap-tiap senggang masa tu ada wirid. Wirid ni makna dia apa tuan-tuan? Wirid ini ialah zikir yang kita buat dengan tetap pada waktu yang tertentu dan jumlah yang tertentu, tak lebih tak kurang. Wirid suatu zikir harian, zikir yang diulang, ya. Kita tak tinggal dah. Macam kita buat wirid lepas sembahyang, tak tinggal dah wirid lepas sembahyang. Memang amalan harian tu nama wirid tu. Kita buat tu elok dah lah. Setiap kali lepas sembahyang kita buat wirid lepas sembahyang, elok. Jangan jadi puak Wahabi dah. Wahabi ni dia tak mau semua. Wahabi ni hanya tinggal tunggu ya. Kalau tanam pokok tinggal tunggu ya, kan? Tunggu ya tinggal. Tunggu dia jadi ya, dia kata. Jadilah tunggu, kan? Kita nak tu buah keluar rantin. Depa nak tunggu ya. Tunggu cukup kata. Buat apa lain benda-benda lain tu. Kan, buat menyemak lah puak tu, ya. Puak tu nak ajak orang buat malas buat ibadat, kan. Kot kalau kata dia tak mau buat apa ni, tak apa, nak tengok hang buat ibadat, tengok. Tak ada juga. Berapa hari baca Quran? Sehari Quran berapa lai ataupun bukan berapa juzuk? Seperti mana kalau kata nak ikut orang salafus soleh zaman dulu, sampai sahabat, zaman sahabat, tabi'in, depa baca Quran sehari berapa? 3 kali khatam, buatlah tu. Doa juga. Oh ni bid'ah, ni tak boleh, ni salah. Puasa Syaban bid'ah, puasa Rejab bid'ah. Lepas tu apa yang hangpa buat? Tak ada, tunggu je. Kerja mereka hanya menyesatkan orang. Tu yang kerja mereka, menyusahkan orang, menjadikan orang tu tak mau beramal ibadat, kan. Apa yang kita tengok dok main sekat juga, sama apa tu, kan. Hampa kata dia ikut salafus soleh. Kalau hampa ikut salafus soleh, hampa tunjuk hampa baca Quran 3 kali khatam. Puak-puak duk tembak ni, puak-puak Wahabi duk tembak ni, hanu tak boleh ni tak boleh, kan. Tengok bulan Syaban, tak apalah hampa tak mau puasa Syaban, kan. Tengok duk siang malam tu, malam pun aku jumpa juga, kan. Puak duk tembak tu duk main ni bersekat. Orang malam nak tidur, pagi nak makit tahajud, depa duk main bersekat. Puak-puak ni Wahabi ni, kan. Depa main bersekat, depa tu duk tembak kata buat ibadat tu bid'ah. Yang apa buat itu tak apa. Tak apalah, main bersekat nak sihat tubuh badan, okey, tak sangkut dengan bid'ah apa, tak ada apa, tak sangkut dengan agama. Mana amalan hamba? Nak tunjuk pada masyarakat kata benda hak buat ni bid'ah, yang kami buat ni ikut salafus soleh, baca Quran, kan. Malam pula sebelum tidur baca Quran, baca ayat surah-surah tertentu apa. Suruh orang tak pergi baca Yasin malam Jumaat, depa tak baca surah Al-Kahfi pun, kan. Duk nampak tengah malam Jumaat tu duk berdekat sekat pi apa nama, bawa dengan geng-geng dia. Tu nama dia. Betul tak betul depa ni? Tak betul. Mengajak orang jadi malas buat amal ibadat. Buat ni, no? Kita nak ajak buat. Kalau tak mau acara macam ni, buatlah cara tunjuk, bagi alternatif. Bagi alternatif, bagi jalan keluar. Orang ni nak buat amal ibadat, orang kata bid'ah, tak apa, kami tak mau ikutlah bid'ah. Bagi alternatif, tak bagi juga, jom keluar naik sekat, dia kata malam-malam. Tu alternatif apa? Tak betul. Ya? Bagi alternatif, bagi supaya kita menjadi orang yang soleh.
Hampa tunjuk kata hampa orang yang soleh, kan? Sama seperti salafus soleh dulu. Tak apalah, ni dak juga. Itu kata tak betul depa ni. Kan? Suka cari salah orang. Okey dah? Jadi seperti mana yang disebutkan, dia kata supaya apa? Supaya dia nak pada waktu yang tertentu. Wirid ni macam mana kita sebutkan tadi, satu zikir yang mempunyai jumlah yang tertentu, bilangan yang tertentu, dan juga zikir yang dibuat secara berulang-ulang pada waktu yang khusus, waktu tertentu, tak ubah dah waktu tu. Ya, tu makna zikir. Okey dah? Sehingga tiada berlalu tiap-tiap aurat yang tertentu pada satu waktu kepada yang lain dia. Ya. Pada waktu yang lain, maknanya maksud dia apa? Tiap-tiap wirid yang kita amalkan tu pada satu waktu, satu masa yang kita buat, contohnya lepas subuh, wirid itu tidak berlalu kepada waktu yang lain. Ya, maknanya dia tak pi pada waktu yang lain pula. Kita buat waktu tu ya. Mai waktu lain buat lain pula. Waktu zuhur buat wirid lain. Tu makna dia nah. Hendaklah engkau tentukan tiap-tiap waktumu tu akan bahagian daripada wirid. Tetap lepas subuh wirid ni, lepas asar, lepas zuhur wirid ni, lepas asar pula wirid ni. Contoh dia. Kan? Yang tertentu, sekira-kira tidak berlalu tiap-tiap wirid akan yang tertentu tu pada satu waktu kepada yang lainnya, pada waktu yang lain. Dan supaya wirid yang kita buat waktu subuh tu tidak kita tunda bawa ke waktu asar ataupun waktu maghrib ataupun waktu zuhur. Dia setiap waktu tu ada wirid dia yang kita tak tinggal dah. Kalau kita pergi tunda, tak nama wirid. Kalau kita tunda pergi waktu lain, tak nama wirid lah. Jangan tunda, ya. Baik. Dia orang yang disiplin. Orang yang tak disiplin tak boleh buat ni. Kalau kita tak berdisiplin, kerja timbul kerja, habis kerja ni timbul, itu orang tu tak boleh wirid macam ni, tak disiplin. Supaya apa? Supaya nyata bagimu berkat segala waktumu tu. Supaya setiap waktu yang kita ada wirid, ada keberkatan dia. Ya. Sebab itu kata para ulama sufi, dia kata apa? Sesiapa yang mengekalkan wirid akan datang warid. Warid tu ialah datang warid daripada Allah Ta'ala, nur yang menyucikan hati kita daripada Allah, ya? Ataupun disebut di sini supaya ada keberkatan waktu kita. Apa makna keberkatan waktu? Ziyadatul khairi ilahi fil waqti. Allah Ta'ala menambah kebajikan dan kebaikan daripada Allah sendiri kepada kita di dalam waktu tersebut. Bila kita wirid waktu ni dan tetap dan tak pindah ke waktu yang lain, Allah Ta'ala bagi keberkatan masa kepada kita. Keberkatan tu yang kita nak. Itu yang disebutkan dalam kitab Al-Urwatul Wusqa, dalam kitab yang dia tulis, risalah Al-Urwatul Wusqa fil Silsilatil Waliyil Atqa Said Syekh Muhammad Saman. Ya, kerana Syekh Abdul Samad Palembang ini dia membawa aurat ataupun tariqah yang diasaskan oleh Syekh Muhammad Samad, seorang wali Allah Ta'ala yang besar di Madinah, ya, dengan tarikat yang dinamakan tarikat Samaniyah, ya. Jadi wirid-wirid itu ada dalam kitab yang dia karang ni. Baik, bersalahan jika tiada engkau tentukan akan dia mungkin itu terkadang terbuat dan terkadang tiada terbuat, maka dia mungkin itu tiada nyata berkat waktumu. Dia kata tak sama, ya. Kalau kita tidak tetapkan wirid kita secara istiqamah dalam waktu tersebut, saya buat, saya tak buat. Kalau nak buat, jom kita pergi Langkawi, tak buat dah pergi Langkawi. Kan, bila sampai Langkawi duk berjalan tu kali, waktu tu tak buat dah, dia lara. Kan, tak buat dah. Nak keluar pergi pantai lagi, nak pergi beli apa nama akopal pula lah, satu set. Dia main ni baru nak beli apa nama ni, nak pergi kedai apa,
kedai apa tu? Haji Ismail group kan. Nak pergi ke dia. Nampak ni, jom abang kita pergi. Habis kita wirid. Dan sekali habis tak ada. Susah kan. Contohlah kita kata kan. Kalau kita berjalan dia akan jadi macam tu. Jadi terkadang kita buat, terkadang kita tinggal. Walaupun kita musafir buat, nak pergi tak ada masalah. Tapi waktu kita tetapkan tu kita buat dulu, jangan tinggal. Maka itu tidak akan dapat barakah waktu kita tu. Berkat waktu tak akan hadir pada waktu itu. Okey nah. Baik, kemudian dia kata, dan sayugianya bahawa jangan engkau suka pada tiap-tiap waktumu itu, melainkan dengan bertambah ilmumu dan amalmu. Ya, panjang lagi dah. Kita berhenti di sini. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina futuhal arifin wa faqihna fid din waj'al a'malana khalisatan liwajhikal karim birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhaman malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillahirabbil alamin.